Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, para jemaah Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, sama ada yang mengikuti kuliah di dalam surau pada malam ini atau yang mengikuti secara live. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama. Walaupun kita ni masih lagi dalam semangat Syawal, semangat raya, open house masih banyak lagi. Kalau pergi kedai nak beli ais tak ada, ais semua habis, semua orang beli ais tuan. Minggu lepas ada saudara mara nak datang rumah cari ais sampai 4-5 kedai baru jumpa ais. Dan jalan raya pun jam. Saya daripada Seri Kembangan nak sampai ke sini makan masa dekat 2 jam tuan. Dekat 2 jam. Biasa 40 minit sampai dah ikut MRR tu ni dekat 2 jam baru sampai. Keluar rumah 3.30 sampai sini dekat 5.30. Dekat 2 jam baru sampai. Kalau saya bawa kereta ikut highway ni sampai Keluang lah, sampai kampung saya tu 2 jam sampai Tol Hitam tu 2 jam setengah. Semangat raya dah. Surau pun masih tak ramai orang lagi. Banyak surau saya pergi, jemaah susut banyak jumlah dia signifikan lari dia daripada jemaah ramai. Padahal sebelum Ramadan tu ramai juga. Bukan kira Ramadan, sebelum Ramadan ramai. Tapi raya ni dia punya hilang sehingga ada surau tu saya solat berjemaah. Kalau saya datang lambat kuliah, saya akan duduk luar. Surau tu lebih kurang surau ni saiz dia. Kalau lambat datang, saya akan duduk luar biasanya. Punya ramai jemaah tu. Ini saya datang lambat 1 rakaat. Boleh sembahyang dalam. Mana jauh beza lari dia tu. Ramai semangat lagi. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita untuk istiqamah melakukan amal yang kita boleh lakukan amal dalam Ramadan. Walaupun raya tahun ni raya mengejut, kelang kabut semua, ada yang tak sangka Isnin tu raya, tiba raya kelang kabut, tapi kita punya amal pun jangan tarik handbrake tiba-tiba juga. Mana amal yang kita boleh istiqamahkan untuk kita lakukan lepas daripada Ramadan, kita lakukan. Ada surau siap tak start kuliah lagi. Ada yang dalam 2-3 surau yang saya biasa kuliah, dia berkata, ustaz kita belum start kuliah lagi. Jemaah tak ada, ustaz dia kata. Dahsyat tu. Sampai tak boleh start kuliah. Tak apalah, dia kata bulan 6 nanti. Nanti habis duit KWSP tu datang surau balik nanti. Sekarang duit banyak di kip raya dari sini. Tu dia tak datang surau. Baik. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah daripada Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Sambung hadis terusnya, Nabi SAW sebut tentang perkara-perkara yang berhampiran dengan kiamat. Ia akan berlaku. Kita ni dekat sangatlah ni tuan-tuan. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita ni dekat hujung zaman betul ni. Tuan-tuan baca berita yang berlaku lepas daripada wabak ni, kita sedang menghadapi krisis makanan ni tuan-tuan. Jadi saya baca bernama tadi, baca surat khabar bernama, dia sebut apa? Pakar sebut, dia kata dunia berdepan krisis kelaparan yang tak pernah terjadi, kata pakar. Maksudnya kita sedang berhadapan dengan krisis makanan. Gandum akan, maknanya lepas ni apa-apa yang berkaitan dengan tepung dan gandum ni susahlah tuan-tuan nak jumpa. Kita pun sendiri Selangor ni pun ayam tak ada hari ni kan. Ini tak ada ayam. Orang beli ayam berebut macam apa. Jadi siapa yang bela ayam untung lah tuan. Yang bela kucing banyak, payah lah kucing kau boleh makan. Dia berak ke atas kereta kita yang banyak. Ayam apa nama, krisis bahan bakar di sebelah Eropah. Ini semua petanda-petanda bahawa kita sedang menghampiri akhir zaman. Ada yang kata kita mungkin akan berhadapan dengan kemarau panjang. Kalau kemarau campur krisis makanan, tu ingat hadis kita pernah baca, Nabi sebut 3 tahun sebelum Dajjal datang apa yang berlaku? Dia akan berlaku kemarau panjang, krisis makanan, hingga pada waktu tersebut ramai yang mati kelaparan. Hujung-hujung tu nanti baru Dajjal datang. Dajjal datang bawa makanan apa semua. Ramai ikut. Tapi mudah-mudahan bukanlah tuan-tuan. Kita doa biar bukanlah. Walaupun nampak tanda-tanda dia nampak macam
Risau kita yang belajar hadis ni tuan. Baca-baca ni macam tanda dia banyak sangat dah ni. Tapi mudah-mudahan bukan zaman kita lah, kerana kita takut nak berhadapan dengan zaman yang penuh dengan fitnah ni. Baik. Hadis seterusnya Nabi SAW sebut, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah meletakkan hadis ni di bawah tajuk kubur dijadikan masjid. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani sihra wa shirarun nas alladhina tudrikuhumus sa'at wa hum ahya alladhina tudrikuhumus sa'ah ahya walladhina yattakhidhuna kuburahum masajid. Sesungguhnya kepandaian bicara itu punya daya tarik, dan sejahat-jahat manusia adalah mereka yang masih hidup sewaktu terjadinya kiamat, dan mereka yang menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Baik. Hadis ni Nabi sebut bahawa ada beberapa perkara. Yang pertama, Nabi sebut tentang inna minal bayani sihra. Penterjemah kitab ni diterjemah dengan bahasa yang menarik dah tuan, diterjemah dengan punya daya tarik. Tapi kalau bahasa asal dia, kalau terjemah inna minal bayani sihra, sesungguhnya pandai bercakap ni macam sihir. Istilah dia gitu lah tuan, macam sihir. Dia boleh mensihirkan orang. Kerana kita kalau dengar orang yang pandai bercakap ni, kita boleh tenganga tuan tengok dia bercakap. Kita boleh duduk dalam kereta dengar dia bercakap. Kadang kan kita dengar radio. Radio ni tuan tak tengok pun, tapi tuan dengar orang bercakap. Dia pandai berceloteh, tanya soalan apa semua, sembang-sembang, ceramah dan sebagainya. Tuan bawa kereta ni, walaupun tuan hadapi jam, tuan berjalan dengan perjalanan yang jauh, tapi tuan dengar dia bercakap tu jadi macam uish, kan, best lah. Ataupun kadang-kadang tuan dengar penceramah-penceramah yang best ni, ustaz-ustaz yang best, bukan saya lah, ramai lagi yang best-best ni, kita dengar ni kita rasa macam kejap sangat ada ceramah. Padahal lama ada kita rasa macam kejap sangat ada ceramah, padahal 1 jam lah. Sebab dia pandai, kata-kata dia tu boleh memukau kita, kerana dia pandai bercakap. Kalau orang tak pandai bercakap, kita dengar pun bosan kita dengar, walaupun 10 minit dia cakap kan. Kadang orang khutbah Jumaat ni pun kena ada seni juga. Jangan kita duk ikut sangat nada-nada orang yang biasa lama-lama baca ni. Kita kadang-kadang saya frah juga, kita cari masjid yang imam dia muda-muda sikit. Nampak mungkin okey kot, tak mengantuk. Ustaz-ustaz pun mengantuk juga khutbah Jumaat. Kita tengah hari penat kan. Siapa makan tengah hari awal lagi, dia punya menyarap tu lagi awal kan. Jadi kita tengok masjid, tapi tengok Allah, imam muda tapi baca rentak lama, bagilah segar sikit. Tuan-tuan pernah masjid negara? Masjid negara, imam dia, khatib dia baca khutbah Jumaat, kadang-kadang macam baca berita tuan. Dia punya macam pengacara tuan. Nada dia tu lain. Kita dengar pun macam syok sikit dengar khutbah Jumaat, nada lain kan. Ini sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia punya berhenti pula tu, ada tomak ninah pula tu antara ayat tu. Aduh, menguap kita. Kalau kena khutbah, kalau di negeri-negeri, di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, kadang-kadang dia tidak pakai teks khutbah yang disediakan. Kerana ustaz-ustaz dia datang khutbah, pakai khutbah dia sendiri. Syok kita dengar kadang, sebab best kan. Ni semua seni lah tuan, seni bercakap. Sebab tu Nabi sebut bahawa inna minal bayani sihra, pandai bercakap ni dia macam sihir. Sebab tu dia, orang yang pandai bercakap, dia boleh ada kelebihan pada dia. Dia mudah untuk diangkat menjadi pemimpin. Orang percaya dia pandai bercakap. Buat kerja nombor 2, pandai bercakap nombor 1. Orang dengar macam boleh percaya lah. Sebab tu orang yang bisnes pun dia kena pandai bercakap juga. Sama ada bisnes jual biasa, direct selling, ataupun orang bisnes yang besar-besar, dia kena present paper, dia kena pitching, dia kena jumpa dia punya potential orang yang boleh melabur pada dia. Dia kena bentangkan tu, nak bagi orang yakin, orang boleh sanggup letak duit dekat bisnes dia, orang melabur dekat dia. Ni kena pandai bercakap. Kalau cakap tu pun orang tak berapa meyakinkan, maka dia punya bisnes tu nampak macam tak berapa jadi lah tuan. Ni kepandaian bercakap ni satu benda yang penting. Tapi kalau cakap sahaja tak pandai buat, Allah Ta'ala murka. Kabura maqtan 'inda Allah ya an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Ta'ala an taqulu ma la taf'alun. Yang cakap tapi tak buat. Cakap tak serupa bikin, orang kita kata. Cakap tak pandai buat ni benda yang Allah Ta'ala murka. Jadi kalau benda tu kita tak buat, jangan cakap. Kalau kita ni jenis jarang bangun tahajud, jangan duk sembang tahajud lebih sangat orang. Kita pun tahajud setahun berapa kali bangun, tu sembang. Kita ni kena bangun tahajud. Tahajud ni mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tak payah sembang. Tak payah sembang. Payah kita ni. Baik. Wasyirajun nas alladzina tudrikuhumus sa'ah, dan sejahat-jahat manusia adalah mereka yang hidup sewaktu terjadinya kiamat. Ini pun kita bahas sebelum ni bahawa orang beriman, walaupun dalam iman dia sebesar zarrah, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghadapi kiamat adalah manusia yang paling jahat sekali.
Kemudian yang terakhir Nabi sebut walladzina yattakhizuna quburahum masajid, dan jahat sekali ujung ni adalah mereka yang menjadikan kubur mereka masjid. Okey, baik. Ni kita kena faham betul. Kerana di sana ada yang mereka yang mengambil hadis ni literally secara zahir ayat, dan mereka menghukum bahawa membina masjid berhampir dengan kubur haram. Ada yang disebabkan hadis ni. Adakah haram kita membina masjid ataupun meletak perkuburan di tepi masjid? Kan kita kalau kampung biasa tepi masjid ni ada kubur kan. Maknanya kalau datang lambat sikit sembahyang tepi kubur lah tuan-tuan. Kampung isteri saya kat Kedah tu, memang tempat ambil wuduk tu di sebelah tu kubur sikit je kan. Saya ingat jarak dalam 1 meter je kan kubur tu. Maknanya kalau datang sembahyang subuh, ambil wuduk tepi tu memang dekat dengan kubur lah. Sekali pandang, 2 kali pandang apa tu kan. Ini biasa. Kampung-kampung biasa buka-buka ada kubur tu, benda biasa. Adakah benda ni satu benda yang haram? Jawapannya tidak. Bukanlah Nabi maksudkan bahawa melarang kita membina kubur dekat dengan masjid. Tidak begitu. Kerana orang dulu dia bina kubur dengan masjid ni ada sebab-sebab tertentu. Pertamanya, orang dalam kubur ni tuan-tuan, dia boleh mendengar apa yang kita sebut atas dunia ni. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita bila pergi kubur bagi salam kan. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Bagi salam pada ahli kubur. Dan bila letak kubur dekat masjid, orang dalam kubur tu sejuk lah sikit lah, boleh dengar azan. Bergantung pada amalan jugalah. Kalau tak amal kena bantai macam biasa juga lah. Tapi dengarlah juga azan, dengar imam baca bulan Ramadan, jadi sejuklah sikit dengar bacaan dekat masjid. Jadi maka para ulama dulu Nusantara dia letak kubur dekat masjid. Itu ijtihad mereka dengan ilmu yang ada pada mereka. Baik, tidak ada masalah. Seperti mana ada orang yang bina rumah dekat masjid, tak ada masalah. Dekat kubur tak ada masalah pun. Dia ada dua pandangan. Pandangan dari sudut ilmu tasawuf, dia menggalakkan, ulama-ulama tasawuf menggalakkan kita duduk dekat-dekat dengan kubur. Tapi bukanlah duduk atas kubur, dekat-dekat dengan kubur. Tidak ada masalah. Kerana tujuannya dia boleh mengingatkan kita tentang kematian. Tengok kubur, nampak, aku ni nanti mati tanam kat mana lah. Bawah pokok pelam tu ke, kat tepi pagar tu ke, kat mana lah. Hari-hari. Maka bila tengok tu, dia menyebabkan dia sedia untuk mati dan buat persediaan untuk mati. Hari-hari ingat mati. Bagus. Tapi sebahagian daripada ulama syariah menyebut makruh untuk orang bina rumah dekat kubur. Ini bagi orang yang lemah semangat. Dah lah jenis lemah semangat, rumah kat kubur pula tu. Yang tu makruh untuk dibina. Jadi takut keluar rumah, takut masuk rumah malam, takut. Jadi takut rasa. Padahal kubur ni tak adalah apa sangat pun. Tapi jadi takut, itu tak boleh. Baik. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW menjadikan kubur sebagai masjid ni adalah sebagai menjadikan kubur sebagai tempat sembahan. Ini tak boleh. Jadikan kubur sebagai tempat sembahan. Istilah dia macam memuja kubur. Ini tak boleh kan. Kita mengambil manfaat daripada kubur tersebut. Ini tak dibenarkan. Antaranya seperti mereka yang melakukan perkara khurafat. Cari kubur orang alim, pergi ambil tanah dia lah, pergi sapu benda dekat batu nisan dia, minta nombor lah apa benda. Ini tidak dibenarkan. Ini khurafat. Ini seolah-olah kita ambil manfaat daripada orang yang ada dalam kubur. Tidak betul begitu. Lebih-lebih lagi orang yang alim. Ini tidak boleh begitu. Kadang-kadang dia ambil kubur-kubur orang alim. Patut orang alim ni ambil manfaat ilmu dia waktu dia hidup, bukan waktu lepas mati. Waktu hidup ni duduk ngaji dengan dia, belajar dengan dia, ambil ilmu manfaat daripada dia, minta doa pada dia waktu dia hidup, bukan minta selepas mati. Dan kita kena faham juga, jangan sampai tahap kita tak datang ziarah kubur tu. Dia kata tak boleh ni datang kubur orang alim. Tak boleh juga begitu. Kita kena ziarah juga kubur-kubur orang alim ni untuk kita mengambil iktibar daripada mereka. Ini dulu orang alim ni, kita kalau boleh ambil semangat ilmu macam jadi macam dia ni. Dan kita datang dengan adab-adab kita, mendoakan orang yang berada dalam kubur tersebut, dan kita menjaga adab-adab diri, jarak dia, jangan duduk atas kubur orang, jangan melantah atas kubur orang. Ini satu benda yang kurang ditekankan pada umat manusia kita, masyarakat kita pada hari ini. Datang ziarah orang meninggal tu bukan tak ada adab dah. Kita pergi, kadang orang jemput kita datang ziarah orang meninggal. Datang tu jenazah duduk atas rumah seorang, tak ada orang pun. Yang kat bawah ni ramai duduk sembang atas motor, isap okok apa semua, sembang ketawa kiki. Ni tak ada adab tuan-tuan. Tidak ada adab. Lebih baik kalau dia tak nak duduk atas rumah baca Quran pada jenazah, biar duduk rumah balik. Tak payah datang menyemak ke duduk bawah tu nak isap okok kan. Tak payah.
Ni adab, sepatutnya ada jenazah atas tu, ahli keluarga yang masih bersedih, kita duduklah baca Quran. Kalau tak nak, kita balik rumah. Jangan duduk rumah luar melepak dekat atas motor, sembang sabola, isap ukuk, ketawa macam duduk kedai kopi. Ni tidak ada adab. Duduk atas tu. Kadang-kadang kita tengok jenazah terbiar seorang, kita datang baru baca Quran. Ni yang lain tu datang tak ada apa-apa pun, dia tidak ada adab gitu. Ataupun kadang-kadang mengiringi jenazah pergi ke perkuburan, orang duk baca talqin, dia duk lepak kat belakang, duduk atas kubur orang sembang. Kadang-kadang kita dengar talqin tu, dengar boleh ada bunyi jauh-jauh orang ketawa bersembang kat belakang. Tak bagus tuan-tuan. Ni patutnya talqin tu bukan untuk orang mati. Talqin tu untuk kita tu ambil pengajaran. Bahawa sekejap lagi akan malaikat datang kepada kamu apa semua. Kita kena ingat bahawa ni saudara kita ni meninggal, satu hari nanti kita pula orang akan kuburkan kita meninggal. Sama macam ni juga. Dan kita pun akan berhadapan dengan perkara-perkara yang sama bila kita dalam kubur. Ini patutnya untuk jadi pengajaran pada kita. Tapi dia datang kubur buat benda-benda yang tidak beradab, ni satu benda yang tidak elok. Ni adab bila datang kubur. Nabi SAW melarang kita daripada menjadikan kubur sebagai tempat sembahan. Nah, ni alhamdulillah kita di Malaysia ni kuranglah benda-benda ni. Ada berlaku di setengah-setengah tempat. Orang datang buat perkara-perkara khurafat atas kubur, tetapi kuranglah tuan, kerana dia bukan masyarakat kita ni. Alhamdulillah makin lama makin faham agama. Bandingkan dulu, tuan, dulu orang tak faham agama, orang banyak buat perkara-perkara yang khurafat. Sekarang ni alhamdulillah banyaknya madrasah-madrasah, institusi-institusi yang mengajar agama, ramainya pelajar-pelajar lepas agama balik mengajar kembali di qaryah masing-masing, mengajar di surau ahli keluarga masing-masing dan sebagainya. Umat kita makin pandai hari ni, makin faham lah. Jadi kurang. Ada juga yang buat khurafat ni, bukan tak ada, tapi kurang sikit. Berbanding dengan setengah negara tuan, khurafat dia ni memang boleh tahan tuan. Khurafat dia boleh tahan. Saya pergi ke Afghanistan tu, ada satu kubur, Lais bin Qais bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya dia ni cucu cicit pada Abdullah bin Abbas kan. Kubur tu dekat bandar Kabul tuan. Dan kubur ni dia letak mangga, dia letak grill keliling dia. Yalah, mana-mana tuan-tuan pergi kubur sahabat ke, biasa mereka tutup. Tutup ni tujuan dia salah satunya tak nak bagi orang buat benda khurafat tuan-tuan. Tujuan dia. Kerana kalau tak ditutup, digrillkan, dipagarkan, mesti akan ada orang buat benda muka-muka kat situ. Kubur Imam Syafi'i ke, tuan pergi kubur siapa pun ada tu. Jadi saya pergi kubur tabi'in ni, Lais bin Qais ni, jadi grill. Dekat grill tu tuan-tuan, dia ikat tu padlock banyak, padlock apa mangga tu, mangga paku. Lepas tu saya tanya kawan saya tu, dia kata ni gantung mangga ni untuk apa? Dia kata ada orang buat kepercayaan, tulis nama pasangan dia dengan isteri dia ke, dengan girlfriend dia ke, ikat kat mangga, kunci campak les. Lagi mangga tu ada, maknanya hubungan dia akan berkekalan. Saya ingatkan benda ni berlaku kat Korea je. Pergi ke Korea, pergi ke Seoul, dekat Namsan Tower tu, dekat atas tu, ada orang duk mangga-mangga ni, duk percaya gitulah. Sampai ke Afghanistan rupanya ada orang percaya gitu. Buat atas kubur pula tu tuan-tuan, atas kubur. Merepek lah tuan-tuan, merepek. Dah satu kerja pula di jawatan kuasa yang menjaga kubur tu, nak kena potong mangga tu, nak pergi buang pula. Ini percayaan merepek tuan-tuan. Dan dekat dalam kubur tu tuan, dalam kawasan kubur Pagril, ada kawasan kubur sikit tu, penuh kertas-kertas ni macam sticky note tu, kecil-kecil tulis campak-campak dalam tu. Dia baca hajat dia tu, dia tulis, dia campak dalam tu. Dan tu siapa yang nak baca hajat dalam tu? Patut dia pergi doa pada Allah Ta'ala. Takkan orang dalam kubur tu nak kena buka kertas tu, baca sorang-sorang punya hajat kat situ. Ingat ni apa? Ingat ni ambil order kedai mamak ke, ambil kertas tampal gitu. Ini benda merepek tuan. Benda merepek. Dan kalau tuan ada di antara pelajar-pelajar kita yang belajar di Madinah, dia ada yang setengah tu dia dipilih untuk setiap kali lepas musim haji mereka akan bersihkan, termasuk kawasan makam Rasulullah. Ada pelajar dia ambil bersih. Dekat dalam tu pun banyak kertas-kertas macam ni lah, orang duk ambil ajat, doa, dicampak dalam makam Nabi. Ini biadab tuan. Dahlah mengotorkan makam Nabi tuan. Mengotorkan makam Nabi. Siapa? Padahal kat situ security punya ketat kan. Kan dia punya pegawai Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, bila kita duduk lama sikit, haji dia suruh jalan. Haji. Dalam sempat haji tu pun dia sempat paling kertas dalam tu. Ni mungkin kat rumah dia praktis dulu kat ini, campak masuk dalam baku baju ke apa. Lepas tu bila sampai makan Nabi, kata aku dah dapat ni, aim skill ni. Faham balik dalam tu. Ini biadab tuan-tuan, tak betul. Ni kerana apa? Kerana tak ada kefahaman lah agama. Bila beramal, nak buat amal tapi tak ada kefahaman lah agama, dia sesat gini, merepek gini. Jadi kita faham lah tuan, saya faham lah. Walaupun kita tahu Saudi ni fahaman dia Wahabi, dia kata Hambali, tapi dia fahaman Salafi Wahabi. Kita fahamlah kenapa dia hilangkan tanda daripada kubur Baqi' tuan. Kita faham kenapa kan. Kerana kita orang Malaysia ni tak buat benda merepek ni tuan, tapi orang bangsa lain ni, negara-negara lain ni kan. Tuan-tuan bayangkan kalau kat Baqi' tu letak, ni kubur
anak Nabi, ni kubur ibu susuan Nabi, ni kubur makcik Nabi, ni kubur anak Nabi, ni kubur Sayyidina Osman, ni kubur sahabat ni kubur Imam Malik. Tuan bayang kalau ada tanda tu. Saya ingat macam-macam lagi benda pelik dia buat. Dalam kawasan dia pagar pun dia boleh buat, tuan-tuan. Ni lagi kawasan lapang kat Bakit, tuan-tuan. Jadi maka terpaksa Saudi hilangkan tu tanda-tanda ni supaya orang tak tahu ni kubur siapa, ni kubur siapa. Kalau tuan-tuan tanya kat situ memang dia takkan jawab tentang kubur siapa. Tapi siapa yang belajar kitab, jadi kitab yang sebut tentang sepupu saya Ustaz Farhan tu kan, Ustaz Khandai tu kan, dia ada tulis kitab berkenaan dengan Bakit tu. Saya bawa kitab tu itu pergi sana. Siapa yang ikut jemaah saya, kita dapat lah tengok, oh ni dalam kitab ni sebut ni kubur sekian-sekian. Mula-mula ceramah dalam bahasa Melayu je, siapa yang ikut. Mula jadi ramai pula, jadi dua bahasa pula. Ada jadi bahasa Arab, jadi bahasa Inggeris juga, tuan-tuan. Kerana ramai pula yang dengar. Tu lama sikit kena halau dengan polis tu. Kata, oh haji ni. Jadi ceramah kat kubur pula. Dan sebab kita boleh bagi tahu ni kubur siapa, kubur siapa, kubur siapa. Sebab orang tak tahu. Kalau orang tahu, dia akan buat benda-benda khurafat. Ini benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW, menyembah kubur ni, yang menjadikan kubur masjid. Masjid ni maksud tempat untuk disembah. Sedangkan kita patut apa-apa minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manfaat daripada kubur ni. Tidak ada manfaat. Orang lepas mati ni sepatutnya dia mengharapkan doa daripada kita. Bukan kita pula berharap daripada dia. Dia dah selesai dah urusan dia atas dunia. Dia ni sekarang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun dia berharap daripada kita. Kita boleh doa pada dia, sedekah pada dia dan sebagainya, sedekah amalan kita pada dia dan sebagainya, tapi bukan kita mengharapkan daripada dia. Ini perkara-perkara yang kita kena jagalah, tuan-tuan. Alhamdulillah kita ni jaga dan kita tidak berlaku di kawasan kita ni sangat. Tapi di bangsa-bangsa lain ni, tuan-tuan, ramai. Saya pergi ke dekat Afghanistan, dekat Herat. Herat ni ada satu kubur tabi'in juga, Abdullah Al-Ansari nama dia. Abdullah Al-Ansari ni orang Madinah. Dia ni cucu cicit sahabat Nabi. Dia ni bukan tabi'in dah, ni tabi'in dah jauh dah. Tapi dia datang berdakwah dekat Herat, kemudian dia mati dekat sana. Daripada Madinah meninggal kat sana. Dan kubur dia, saya pergilah bila orang kata ada kubur orang alim, kita sampai tempat ni ziarah lah, tuan kan, ziarah. Ada kesempatan sampai, tak tahu pergi bila nak sampai. Kubur dia tu duduk di masjid, kemudian ada satu kawasan khas kuburan, dia ada pintu gerbang dia sendiri, gelap macam tu. Dalam tu ada satu lampu hijau. Makam yang dikata tabi'in ni ada satu lampu hijau. Jadi kita pun tengok, pergi habis sembahyang isyak pergi masuk. Ingatkan tak ada orang kat situ, kerana gelap. Rupanya bila sampai dekat lampu hijau tu, ramai keliling tu. Ada yang duduk melepak dekat tepi-tepi kubur tu, macam melepak kat sofa. Menyandar kat kubur orang, bawa bekal high teh kat situ. Ada yang duduk makan roti, ada yang doa kat situ. Ini tak boleh ni, perkara khurafat ni bila duduk kat kubur lama-lama begitu. Kita datang, ziarah, doa, dan kita balik. Tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bukan-bukan begitu. Ini kalau dibiarkan, dia akan jadi perkara takut membawa kepada kesyirikan, rosak akidah kita. Ini yang dijaga. Tapi jangan sampai kita ekstrim sangat sampai ziarah kubur pun tak boleh. Tak boleh gitu kan. Ada setengah puak-puak ni, dia kata bila kita ziarah kubur ulama ni, dia kata ni geng-geng penyembah kubur. Tak betul itu. Kita bukan nak sembah kubur pun. Kita datang, nak datang untuk doa, ziarah, ambil iktibar daripada dia. Kita pun nak jadi alim kalau boleh sampai dia, kita balik. Tapi dengan syarat menjaga adab dia. Dia ada orang yang tidak menjaga adab ni kerana kejahilan. Di kampung saya dulu ada orang buat karaoke tepi kubur. Ni ada satu geng. Di Johor, di Mersing ni, dia ada kubur dagang orang panggil. Kubur dagang ni kubur orang meninggal lama lah, mungkin awal tahun 1920 macam tu. Jadi kubur tu kecil-kecil, mungkin dulu kampung kat situ, orang tanam kat situ. Jadi lama sikit kubur tu tutup kubur lama. Kubur pun buat daripada batu-batu laut macam tu, tak ada batu nisan yang proper. Tapi dia dah pagarkan, khas ni kawasan wakaf kubur. Sebelah tu ada tanah, ada orang buat kedai makan malam, kedai makan papan tu, macam kedai makan cerita hang tuah tu kan, tu kecil kedai dia. Ada 2-3 kursi sikit, 3-4 meja, tapi ada set karaoke kat situ. Tapi tak senonoh karaoke tepi kubur kan. Belakang tu kubur lagi karaoke kat situ. Yang karaoke tu pula geng-geng yang pakai poliden lah kan. Geng-geng yang mana yang dah senior citizen lah ni, dah pencen-pencen ni. Dia tak pergi surau, ada satu hal, dia pergi karaoke pula tepi kubur. Dah lah karaoke tepi kubur pula tu. Dia tak berapa cantik lah. Patut orang dalam kubur tu biar keluar cekik dia seorang-seorang kat situ kan. Biar jadi macam cerita Piramli tu kan. Geng dia panggil tu, bangun semua, pergi cekik dia tu. Patut begitu. Lepas tu dari dengar cerita dah tutup lah kedai tu. Jatah agama pergi buat rush. Memang patut pun. Kerana tidak menjaga adab kan. Sepatutnya kita ambil iktibar daripada orang yang mati. Ni dia pergi buat karaoke, menyanyi lagu kat situ. Ni kalau malaikat maut ni tampar sekali, mati tu masuk sebelah tu terus. Selesai masalah. Ni adab-adab yang tidak dijaga. Lepas ni kalau kita ziarah kubur, kena jaga adab-adab. Pakaian ni jagalah kan. Raya ni kadang-kadang orang kita ni
raya pun nak ziarah kubur. Dia tidak ada Nabi SAW ajar mesti ziarah kubur time raya tu pula. Nak raya ziarah time bila? Raya boleh, raya pertama boleh, bulan puasa boleh, raya haji boleh, bila-bila nak pergi. Tapi janganlah jadikan wajib pagi raya tu pergi ziarah kubur. Taklah, kampung saya dulu sampai jam kubur pagi-pagi. Pagi raya tu kubur tu hari biasa kosong, ni boleh jam penuh betul, macam pesta tu, macam pesta Penang tu penuh. Tinggal tak ada orang jual nugget, jual air je apa tepi tu. Ada orang buat bisnes jual bunga rampai, air bunga tu ada orang buat bisnes tepi tu sebab ramai permintaan nak beli tu. Mana buat bisnes pagi raya? Ingat banyak sold out kat tu rasanya. Ni tak betul lah. Mana datang dengan pakai baju kebaya dengan kain terbelah apa semua ni, tak senonoh ni pakai ni. Nak ziarah kubur biar dengan adab dia, jangan buat benda-benda merepek. Jangan menangis sampai atas batu nisan macam cerita Piramli tu, ataupun duduk atas kubur orang ni, tak betul. Ataupun mengecat kubur ni satu benda yang dilarang. Dia sebaiknya tuan-tuan, kubur ni dia bagus, dia geng Arab ni kaya-kaya dia orang, kubur dia tak bina tinggi, mati. Dan baru ni kan apa nama, UAE punya presiden tu meninggal kan, dia punya tu, tahu kubur dia macam mana? Kubur dia tanah biasa je, tak ada apa-apa pun, ada pacak dua gitu. Memang begitu di tanah Arab ni, kebiasaannya begitu. Kita ni je orang Melayu yang bila kubur orang besar sikit, bina lah apa semua. Kalau tanah tu jenis bergerak, maka setengah ulama sebut benarkan untuk buat kepuk tu. Boleh kan tanah tu bergerak, takut tanah tu runtuh dan sebagainya. Tapi jangan sampai buat binaan. Sebab tu kepuk tu dia bukan binaan, dia macam lock kan, macam ni sini ni. Tapi jangan sampai buat bina mosek, kilat apa semua, tu tidak tak cantik dari sudut syarak. Kerana di sana adanya larangan daripada Nabi SAW yang menyebabkan ahli kubur tu selesa dalam kubur dia, bukan sebab cantik kubur dia, tapi amalan dia sendiri dan juga doa daripada anak yang soleh. Ini yang menyebabkan dia boleh tenang dalam kubur. Kalau kita sayang ahli kubur, ahli keluarga kita yang dalam kubur tu, maka kita kena banyak sedekahkan amalan pada dia, kita banyak doa kepada dia, barulah dia selesa. Kalau kita kata selesa kubur, baik tanam kat nirvana tu, Nirvana tu kan. Geng-geng ni dia dah order, dia dah pre-order tu tanah tu. Maknanya dia dah bayar tu. Ni tanah ni, lot ni aku dengan family aku, anak isi aku semua tanah sini. Ni geng-geng ni kalau dia percaya kubur selesa tu, dia selesa dalam tu. Sebab tu geng-geng ni kata hidup pun susah, mati pun susah. Mati pun mahal tu, mati. Keranda dia bukan murah, keranda dia beribu tuan keranda dia mati. Tapi benda tu bukan menjamin keselesaan dalam kubur. Saya dengar kata ada yang ada aircon dalam tu. Mana boleh pilih package yang mahal, boleh ada aircon dalam tu. Ada tu siapa, kalau dia sejuk siapa nak turun ke aircon tu? Macam mana nak bagi tahu sejuk kan? Benda ni benda merepek lah. Dan kita pun janganlah ikut geng-geng kepercayaan begini juga. Kubur kita ni biarlah kubur biasa saja, tak adalah sampai dimegah-megahkan, kerana itu termasuk dalam larangan Nabi SAW. Ni adab yang kita kena jaga dalam kubur, kerana Nabi SAW takut jadikan kubur ni sebagai tempat sembahan dan sebagainya. Baik. Sanad hadis ini sahih, tetapi perawi lain tidak mengeluarkannya dari jalur sanad ini. Baik, maknanya hadis ini ada hadis ahad. Hadis satu beriwayat. Baik. Kemudian hadis seterusnya, bermaharaja lelanya kederhakaan manusia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqum as-sa'ah illa 'ala syirarin nas." Tidak, kiamat hanya akan dialami oleh orang-orang yang jahat. Baik. Satunya, kita dah faham sebelum ni bahawa yang akan berhadapan dengan kiamat ni memang orang yang paling jahat lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan dahulu orang-orang yang beriman. Tetapi menjelang kiamat, ni lepas tu Imam Ibn Kathir rahimahullah meletakkan hadis ni di bawah tajuk bermaharaja lelanya kederhakaan manusia. Maknanya manusia ni makin lama, makin dekat dengan kiamat, makin bermaharaja lela buat kederhakaan pada Allah Ta'ala. Makin terang-terang, makin tak malu buat derhaka pada Allah Ta'ala. Dia biar kita ni, kalaulah kita ni buat dosa dan kita tak boleh tinggalkan dosa kita, buat secara sembunyilah. Jangan kita berbangga dengan dosa kita. Kerana berbangga dengan dosa ni Allah Ta'ala tak ampunkan. Kadang-kadang kita ni ada kelemahan kita. Kita ni ada dosa yang kita tak boleh nak tinggalkan, susah nak tinggalkan. Kita buat secara senyap-senyap dan kita malu dan kita menyesal dengan dosa kita. Kalau kita minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan. Ini kelemahan kita. Semua orang ada kelemahan masing-masing. Tetapi kalau kita bangga dengan dosa kita, kita tunjuk atau orang ramai, bermaharaja lela, dan kita bangga kalau ada orang ikut dosa kita, orang puji dosa kita, ini adalah tanda-tanda kiamat. Orang makin bermaharaja lela dan tak malu dengan dosa. Berlaku tak? Berlaku. Berlaku zaman sekarang ni. Orang sekarang tak malu dengan dosa. Dan mereka sampai tak tahu beza benda yang dosa dengan benda yang tak dosa. Sampai tak tahu beza.
Bila orang tegur, dia anggap benda tu benda remeh. Dia anggap benda tu benda biasa, sedangkan benda tu adalah benda maksiat, benda yang kena tinggal, benda yang Allah Ta'ala murka. Tapi dia jadi, kenapa jadi bangga dengan dosa ni? Kena jahil lah macam dia. Orang yang tahu, dia pasti tak akan buat benda tu. Orang yang tahu. Dan kalau orang tahu benda tu benda yang berdosa, dia pasti akan tinggal. Atau kalau dia buat, dia pasti akan malu dengan perbuatan dia akan suruh. Kerana itu satu keaiban. Tapi orang jahil, dia tak tahu bahaya dosa, dia tak tahu perkara ni mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, dia bangga dengan dosa dia. Ini beza orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, tuan-tuan. Beza. Sebab tu penting untuk kita faham agama ni. Apa-apa pun kena faham agama. Bila orang tu faham agama, insya-Allah dia selamat. Kerana dia ada panduan ni dekat situ benda yang dipegang. Ad-dinu nasihat. Agama tu sebagai penasihat kita. Kita nak buat benda ni, tak boleh ni, kau tahu benda ni dosa kan? Tak boleh ni, jangan buat ni. Jangan lagi share kat orang benda ni. Janganlah dedahkan aurat begini. Janganlah bangga dengan benda perbuatan-perbuatan yang kau telah buat ni. Benda ni duduk diam-diam sudahlah. Jangan kita sampai begitu. Kerana orang yang tahu ni, dia pasti akan meninggalkan bahaya tersebut bila dia tahu benda tu bahaya. Macam kita lah, macam kita. Kita ni tahu bahaya suatu benda, kan kita sebut. Katakanlah kita tahu ada ular tu bahaya. Ular tu satu benda yang bahaya. Kita semua tahu, maklum kat sini. Tiba-tiba tengah kuliah ni, entah daripada mana jatuh ular daripada aircon, lubang aircon tu, pelepung jatuh ular. Saya ingat semua tinggal kursi, meja, tinggal kopiah, mungkin ada tetangga yang pelekat lari keluar daripada surau ni dah tuan. Mungkin gitu. Kerana kita fikir kalau kena ni, besok malam surau ni umum buat tahliah arwah nama kita kat sini. Jangan main-main kalau kena gini kan. Sebab kita tahu benda tu bahaya. Tapi kalau budak-budak yang tak tahu benda tu bahaya, dia akan mungkin budak-budak umur 2 tahun yang boleh berjalan tu, mungkin dia akan pegang ular tu kerana dia tak tahu benda tu bahaya. Dan begitulah dalam kehidupan. Saya pernah sekali dulu camping kat Ulu Langat je. Ulu Langat camping semua keluar, siapa tak tahu tak tutup kemah, keluar balik-balik masuk kemah. Balik-balik masuk kemah, balik menyandar atas beg sembang semua. Seorang adalah seorang sebut, "Ui, ada ular dalam kemah kita." Melompat semua keluar. Bukan main tu, ular tedung sela tu dalam kemah. Saya ingat kalau kita tahu ada ular tu, memang semua pakat tak masuk kemah tu. Kena tahu ada ular. Tapi sebab tak tahu, masuk sembang baking. Mujur tak ada yang kena patuk. Kalau kena patuk tu, memang ni kita tutup kemah tu dengan jaring tu, dia nak menyerang kita. Ni panjang umur lah kita kata. Begitulah juga dalam perkara akhirat ni. Kalaulah kita tahu perkara tersebut mendatangkan bahaya untuk kita dekat akhirat, kita pasti tinggalkan. Kerana kita tahu. Ni beza orang yang alim dengan orang yang tak alim, yang tak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala tanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Pasti tak sama, beza. Sebab tu penting untuk belajar agama ni. Belajar agama ni bukan suruh sampai jadi ustaz, bukan sampai boleh mengajar kitab apa semua. Tidaklah tuan-tuan. Ini benda basic, asas fardu ain, benda akidah ni benda kita tahu, kita faham kan. Benda halal haram, benda yang boleh kita buat, benda tak boleh kita buat ni kita tahu. Jadi kita boleh tinggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ini batasan kepada kita. Tapi Allah Taala, Nabi SAW sebut sini bahawa hari kiamat nanti yang akan hidup ni atas manusia paling jahat. Dia tidak akan jadi manusia ni tiba-tiba jahat, tidak. Dia akan berlaku revolusi sikit, makin jahat. Sebab tu disebut oleh Nabi SAW, allazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Zaman yang dia akan jadi makin buruk sampailah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita mati atau kiamat. Zaman ni akan jadi teruk. Dia tidak akan jadi baik. Dia akan jadi baik sikit, tapi dia akan jadi teruk lebih banyak. Keterukan dulu dia tidak akan sama dengan keterukan akan datang. Dulu orang berzina, tapi orang dulu berzina dalam keadaan rumah dalam tersorok, malu-malu. Hari ni orang berzina boleh terang-terang, tuan. Ada orang yang boleh post gambar, video dia dekat Twitter dan sebagainya. Orang buat benda-benda tak senonoh dekat TikTok, bercium dan sebagainya. Dulu orang buat tapi orang malu, orang sorok-sorok. Tapi hari ni orang jadi makin teruk. Ini benda yang kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada keluarga dan keturunan kita daripada jadi begini. Ini kita. Cara dia adalah dengan bagi faham agama je. Bagi faham agama, insya-Allah mereka akan tinggalkan benda ni. Baik. Hadis yang seterusnya, lenyapnya tauhid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taquma sa'ah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar lagi ucapan la ilaha illallah. Sedangkan menurut riwayat Muslim, la taquma sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak dengar lagi ucapan Allah Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taquma sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sesiapa pun di muka bumi yang mengucapkan Allah Allah. Baik. Kita ni
atas muka bumi ni, sedar ataupun tidak, sejak daripada Nabi SAW diutuskan, atas muka bumi tak berhenti daripada orang yang menyebut nama Allah. Tak berhenti atas muka bumi ni. Paling mudah kita ambil azan. Azan ni paling mudah sekali menunjukkan bahawa atas muka bumi ni tak berhenti orang daripada sebut laungkan nama Allah. Kan waktu azan kita ni ikut matahari. Waktu solat kita ni, kalender dia ikut matahari waktu solat. Mana matahari terbit dekat mana tuan? Matahari terbit dekat Jepun. Orang Jepun sembahyang subuh dulu. Orang Jepun sembahyang subuh dulu, apa semua, tak lama lepas tu orang negara sebelah dia. Orang Korea, orang Taiwan, orang apa semua mula subuh. Sampai dekat kita Sabah, sampai Sabah awal dulu subuh dia pukul 5, kita pukul 6, sampai subuh. Sampai kita ni dah dekat-dekat habis subuh, orang belah sana nak zuhur pula tuan-tuan. Orang ni dekat zuhur pula, azan zuhur pula. Maknanya sentiasa bergerak. Orang ni nak subuh, orang ni nak zuhur, ni sampai kita zuhur, orang sebelah sana, orang sebelah sini nak asar pula. Maknanya azan ni, selagi azan dilaungkan, selagi tu atas muka bumi ni adanya orang menyebut nama Allah, 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 Allah. Adanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru kita azan. Belum kita kira solat lagi. Ada orang yang solat awal, ada yang solat lambat, ada orang yang solat, ada yang solat sunat, ada yang baca Quran, ada yang zikirnya mulutnya tidak berhenti daripada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasanya ada orang menyebut nama Allah atas muka bumi ni. Setiap saat, setiap detik kita yakin adanya orang sebut nama Allah. Umat Islam atas bumi ni sekarang ni tuan-tuan, ada berapa ramai? Ada 2 bilion. 2 bilion. Kita katalah ramai yang tak semayang, ramai apa, kita tolak, kita kata ambil separuh. 1 bilion. 1 bilion ni ramai. 1 bilion ni solat, 1 bilion ni baca Quran. Banyaknya madrasah-madrasah tahfiz, bukan macam kat kita je. Dekat negara lain pun ada madrasah tahfiz, semua ulang-ulang hafalan. Geng-geng tarikatnya ulang zikir-zikir dan sebagainya. Sentiasa ada orang sebut nama Allah atas muka bumi ni, tak pernah berhenti. Ini yang menyebabkan bumi ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi ada orang sebut nama Allah. Tetapi menjelang kiamat jadi, tak ada orang lagi yang sebut nama Allah. Baik. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ada 2 pendapat dalam memahami sabda Rasulullah SAW di atas, sehingga di muka bumi tidak dengar lagi ucapan Allah Allah. Pertama, kata Imam Ibn Katsir, maksudnya tidak ada lagi yang mengingkari kemungkaran. Tak ada orang lagi yang mengingkari kemungkaran dengan maksud mencegah temannya melakukan kemungkaran sekalipun dia melihatnya. Maknanya beliau ungkapkan sehingga tidak ada lagi menyebut Allah Allah. Maka tinggallah orang-orang yang bodoh di sana, mereka tidak mengenal perkara makruf dan tidak mengingkari perkara mungkar. Maksud pertama, kata Imam Ibn Katsir, ada yang ulama berpendapat, maksudnya tak ada lagi orang yang buat amar makruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ni kan kita mengingatkan orang kepada Allah. Kan orang buat dosa, kita kata ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Paling kurang kita kata Allah, Allah, benda dosa ni. Orang mengingatkan kemungkaran. Ni maksud pertama ulama sebut. Boleh jadi begitu juga. Maknanya atas muka bumi ni tak ada lagi orang yang mengingatkan tentang kemungkaran ni, mencegah daripada kemungkaran ni boleh menyebabkan berlakunya kiamat. Sebab tu disebut juga dalam hadis-hadis yang lain, kalau di tempat tersebut tidak ada berlaku orang yang mencegah kemungkaran, bila Allah Ta'ala timpa bala, semua sekali kena. Orang surau kena, orang yang tak pergi surau kena, orang yang baik kena, orang yang tak baik pun kena. Kenapa? Kerana dia tidak mencegah kemungkaran. Ini menyebabkan berlakunya kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila berlaku sesuatu dalam negara kita, benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Taala, kita kena buat sesuatu lah. Paling kurang pun kita kena tulis, tunjukkan kita tidak bersetuju dengan perkara tersebut, kerana ni termasuk dalam perkara mungkar. Kemungkaran akan berluasa kalau orang baik berdiam diri. Tuan-tuan, kalau dalam tempat kita ni ada orang buat maksiat, kita berdiam diri, kemungkaran akan berluasa. Walaupun ramai orang atas surau sini, tapi orang atas surau sini semua buat jenis tak kisah, buat tak peduli apa yang jadi dalam masyarakat, maka kemungkaran akan terus berluasa. Tapi kalau adanya beberapa orang yang mencegah kemungkaran, pasti kemungkaran akan terhenti. Saya respect masyarakat di Bangi. Bangi ni kita boleh kata 90%, 95% orang Islam. Dulu saya pernah solat Jumaat dekat Masjid Hasanah tu, dia orang pernah buat demonstrasi perarakan daripada masjid tu pergi pejabat daerah. Sebab apa? Sebab kat situ adanya kedai 24 jam ni yang jual arak gitu. Maknanya orang penduduk Bangi buat bantahan pergi pejabat daerah untuk jangan benarkan ada jual arak. Kerana tak logik nak jual arak kat sini, orang kat situ 95%. Kalau ada orang bukan Islam yang nak beli arak pun pergi keluar daripada Bangi, cari tempat lain. Bagus ni tuan-tuan. Maknanya masyarakat dia tak nak bagi ada benda murka, benda yang Allah Ta'ala murka dalam komuniti dia. Sebab tu walaupun Bangi ni ada mall, ada Evo Mall, ada Bangi Gateway, tuan-tuan, tak ada wayang kat situ tuan-tuan. Tak ada wayang. Nampak? Kenapa? Kerana komuniti Bangi ni kita boleh kata komuniti Islam yang berilmu.
Ada UKM dekat situ, ada kuis dekat situ, adanya IPG perguruan Islam dekat situ. Jadi ramainya pensyarah-pensyarah, ilmuwan-ilmuwan dekat situ. Masyarakat dia pun alim, masyarakat dia tahu perkara mungkar jangan berlaku dalam masyarakat dia. Ini betul tak, bagus ni. Kalau komuniti-komuniti Islam ni kerah macam ni, insya-Allah kita boleh jaga masyarakat kita. Yang jadi teruk hari ni tuan-tuan, masyarakat jahil, tak tahu apa, dan dia biarkan kemungkaran berlaku. Bahkan kemungkaran bukan berlaku dalam masyarakat, kemungkaran berlaku dalam keluarga pun dia biarkan. Sebab apa? Sebab mak ayah jahil, tak tahu benda tersebut haram ataupun benda tu haram atau halal, tak tahu. Bila ustazah komen konsert Justin Bieber tu, mak ayah yang melenting. Dia kata beli tiket ni bukan duit ustazah pun. Tuan, merepek tuan. Patutnya dia kedahlah buat dosa, kau bangga kau nak biarkan anak gitu kan. Ni kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Kerana jahil. Orang nak mencegah kemungkaran, dia pula menolak orang yang mencegah kemungkaran tu. Dah tu iman kita ni kat mana? Iman kita ni kat mana? Kemudian yang kedua, bahawa maksudnya sehingga di muka bumi tidak ada lagi yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang mengenal namanya, iaitu ketika zaman sudah menjadi rosak, kekafiran, kefasikan dan maksiat bermaharajalela di mana-mana, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak lagi dengar ucapan Allah la ilaha illallah. Baik, pendapat yang kedua kata Imam Ibn Katsir adalah memang literally tidak ada orang lagi yang kenal Allah. Baik, pendapat ni adalah pendapat yang paling dipersetujui oleh para ulama. Maknanya memang maksud dia tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Baik, kerana apa? Kerana kita dah baca sebelum ni bahawa kiamat ni akan jadi bila orang Islam ni yang beriman, walaupun iman sebesar zarah, dimatikan terlebih dahulu. Mana orang beriman ni dah mati, dah tak ada lagi orang beriman. Dan ada setengah ulama sebut bahawa selepas 2 generasi daripada tu barulah berlaku kiamat. Kenapa 2 generasi? Kerana kita bagi contoh beginilah. Katakanlah kita ni berlaku zaman tu, kita ni semua yang beriman, walaupun iman sebesar zarah ni mati, semua mati iman. Orang-orang bukan Islam yang hidup dengan kita masih kenal Allah tak? Ada yang kenal Allah. Dia dengar azan, dia pernah tahu Allah ni Tuhan orang Islam. Mana generasi yang hidup satu ni, yang ni dia masih kenal Allah. Tapi generasi selepas daripada dia, anak dia yang lepas tu dah tak kenal Allah dah. Kerana dah tak ada orang beriman. Mak ayah dia pun bukan orang beriman. Mak ayah dia ni pun kenal Allah daripada dengar azan, dengar orang Islam, pernah berkawan dengan orang kerja, tempat kerja dan sebagainya, kenal Allah. Mak ayah dia mati, generasi seterusnya tak kenal Allah. Ini generasi yang disebut oleh para ulama mungkin yang akan berhadapan dengan kiamat. Kerana biasanya selepas lebih kurang 25 ke 50 tahun dia akan hilang kat situ tuan. Dia akan hilang. Seperti mana yang pernah berlaku di Indonesia tu tuan. Indonesia pernah hilang identiti Melayu selama lebih kurang 2 generasi tuan. Kan kita pernah baca sejarah tahun 46 berlaku revolusi komunis di Indonesia yang menyebabkan sultan-sultan di Indonesia dibunuh. Pernah berlaku. Sebab tu Indonesia tidak ada sultan, dan mereka yang kerabat diraja pada waktu tersebut juga diburu dan dibunuh hingga ribuan orang mati, hingga menyebabkan orang pada waktu zaman komunis tu tahun 40-an tu, orang Melayu ni takut dengan identiti Melayu. Mana dia tinggalkan pakaian Melayu dan sebagainya 2 generasi, hinggalah di zaman Soekarno ke Soeharto? Soekarno kan. Di zaman Soekarno barulah diburu kembali siapa yang terlibat dengan komunis yang membunuh sultan-sultan ni, barulah orang kembali berani untuk dengan identiti Melayu ni. Di Indonesia ni dia serumpun dengan kita, bahasa Melayu, orang Melayu. Dia barulah berani. Tapi disebabkan 2 generasi dah hilang benda ni, dia jadi macam pelik sikit nak pakai baju Melayu, pelik sikit nak beradat dengan adat orang Melayu kerana dah mula hilang. Nampak? Sebab tu pentingnya bila jangan sampai generasi ni terputus ni. Kita ni, kalau kita ni orang surau, alim. Anak kita tak peduli ilmu agama dia apa semua. Cucu dia nanti lagi dia tak faham agama, boleh jadi generasi cicit kita, na'udzubillah, boleh jadi kafir tuan. Boleh jadi kafir. Saya kalau kita tuan jumpa orang Albania ni dia pernah jadi negara komunis juga. Dia negara komunis. Dan orang di sana punyalah zaman komunis tersebut, dia sampai tak ada nama Islam. Tak berani letak nama Islam. Sebab tu tuan-tuan baca Syekh Albani. Syekh Albani itu adalah orang Albania. Dia melarikan diri daripada Albania dan dia pergi ke Damascus, Damsyik. Duduk di sana dan menjaga maktabah di sana. Dia jadi alim dekat sana. Kerana zaman tersebut zaman komunis. Jadinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang Albania hari ni, ramai yang jahil-jahil sungguh tuan. Jahil ni, kalau kita cakap agama dengan dia, aku pernah dengar benda ni, atuk aku cakap. Solat ke apa semua tak payah cerita lah. Dia punya pernah dengar cerita-cerita macam tuan-tuan pernah dengar cerita hang tuah, macam tuan-tuan pernah dengar cerita-cerita tok nenek tuan-tuan cerita macam tu lah. Maknanya
disebabkan zaman tersebut hilang agama daripada masyarakat dia, tuan. Ni benda yang minta kalau boleh jangan sampai hilang daripada masyarakat kita, identiti kita. Kerana cukuplah kalau satu generasi tu hilang tuan. Kita tak ada satu generasi tuan. Kita ni baru 2 tahun tak boleh salam. Baru 2 tahun tak boleh salam. Nak salam balik rasa macam takut nak salam orang kan. Baru 2 tahun tuan. Bukan 2 generasi. Baru 2 tahun. Masuk mall tak scan MySejahtera, rasa macam masuk masjid tak buat solat tahiyatul masjid rasa je. Rasa macam ada benda tak buat rasa. Mana papan tu nak scan tu. Baru 2 tahun tu tuan. Kita dah rasa macam tu tuan. 2 tahun tu rasa macam pelik 2 tahun sembahyang Jumaat jarak ni, bila imam kata rapat lipat sejadah, dia rasa macam boleh ke lipat sejadah ni? Jadi macam pelik kan. Jadi macam pelik. Baru 2 tahun tu tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau benda berkaitan dengan agama, polisi agama ni, benda-benda mungkar ni dibiarkan selama tempoh yang lama tu, tuan tengok masyarakat akan jadi rosak tuan. 10 tahun, 20 tahun dibiarkan, masyarakat akan jadi biasa dengan perkara mungkar tu. Dan tak peliklah makin lama makin teruk dan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian akan berlakulah kiamat dalam keadaan manusia berada dalam keadaan yang syirarin nas. Manusia berada dalam keadaan yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala secara terbuka. Baik, wallahu alam, insya-Allah kita jumpa dalam kuliah lain. Kita akan jumpa pada minggu hadapan rasanya, ganti kuliah hari tu raya. Kerana ada kekosongan minggu hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.